Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk bab 5 iaitu alternatif ataupun strategi resolusi dalam pertikaian. Bab 5, 6, 7 ni memang kita akan cover topik ADR ni saja, alternatif ataupun strategi resolusi dalam pertikaian ataupun nama lain dia ADR. Alternative Dispute Resolution. Maksudnya kita ada beberapa alternatif yang kita boleh guna dalam sesuatu pertikaian. Okay, biasanya paling mudah kita akan guna perundingan. Okay. Kalau tak berjaya perundingan sebut, kadang-kadang kita akan guna perantaraan. Ataupun kes tu tak sesuai, kita akan guna tindakan mahkamah. Jadi dia ada beberapa alternatif yang kita boleh gunakan. Okay, sebenarnya ADR ni ada banyak fasilitasi macam-macam lagi, tapi kita ambil yang basic, yang biasa orang guna dalam pertikaian. Biasanya lawyer lah yang guna. Okay, ataupun apa-apa konflik yang berlaku, kita boleh gunalah alternatif yang ada ni. Okay, so bab 5 kita akan fokus pada isu perundingan saja, sebab bab perundingan saja pun dah lama. Okay, so perundingan apa? Okay, perundingan sebenarnya adalah salah satu strategi penyelesaian konflik. So dalam perundingan ni pihak-pihak yang bertikai dia bersetuju menyelesaikan konflik mereka secara kompromi ataupun istilah lainnya dengan musyawarah bersamalah. Jadi kaedah ni dia tak libatkan pihak ketiga. Sebab masing-masing wakil-wakil yang terlibat tu terlibat secara langsung dalam proses tu. Maksudnya pihak A dengan pihak B yang berkonflik, dia terlibat sendirilah, ataupun kalau dia tak terlibat sendiri, dia akan hantar wakil-wakil yang mewakili masing-masing ni lah. A dengan B ada wakil. Contohnya lawyer ataupun konsultan yang berpengalaman untuk berunding. Sebab perundingan ni memerlukan skill bercakap, skill pujuk, skill nego sampai masing-masing dapat win-win situation. So dengan kata lain, strategi perundingan ni adalah kaedah penyelesaian konflik yang tak melibatkan pihak ketiga sebagai orang tengah, ataupun kita tak ada hakim lah, kerana pihak bertikai dia sanggup selesaikan sendiri konflik mereka. Maksudnya sama ada mereka sanggup dan juga mereka ni mampu. Dia kadang-kadang kita nak selesai secara baik, selesai berdua, tapi kadang-kadang kita tak mampu. Contohnya konflik suami isteri. Kalau kita mampu berbincang, nak bercerai secara baik, apa pembahagian anak dan sebagainya, kita teruskan. Kita tak perlu pergi ke mahkamah. Kita boleh runding sendiri dan buat hitam putih dan selesai. Tetapi ada kadang-kadang ada setengah konflik yang kita tak mampu berunding sendiri, maka terpaksalah kita guna alternatif lain. Itu sebabnya. Jadi perundingan ni adalah apabila kita mampu berunding sendiri dan kita sanggup berunding sendiri. Sebab kita nak capai win-win situation. Okey, perundingan adalah komunikasinya sebenarnya tujuan dia nak memujuk. Negosiasi ni proses di mana pihak yang bertikai dia akan bincang secara berdepan. Lepas tu mereka saling bertukar permintaan dan tawaran lah. Maksudnya masing-masing nak apa kan. Jadi masing-masing membuat pertikaian dan terus berbincang sehingga solusi terhasil ataupun dapat kata putus. Maksudnya bincang lagi. Kalau tak okey, bincang lagi, teruskan. Okey, sampailah kita puas hati. Okey. Okey, perundingan adalah dikatakan bentuk bantu diri konsensual dan autonomi pihak-pihak sepenuhnya. Maksudnya autonomi itu adalah di bawah kuasa pihak-pihak yang sepenuhnya. Maksudnya kita tak ada campur tangan pihak lain dan tak ada campur tangan mahkamah. Maksudnya kuasa di tangan kita. Kita nak apa, kita deal. Kita bincang. So biasanya ia adalah langkah pertama dalam solusi pertikaian. So paling basic biasanya kita guna rundingan lah. Perundingan. Contohnya kita ada konflik dengan kawan, kita berunding dulu kan. Tak berjaya, contohnya kita nak minta hutang dengan kawan. Lepas tu kita dah buat perjanjian yang dia akan bayar dalam tempoh setahun. Tapi akhirnya kawan tu tak bayar. So kita berunding dengan dia sendiri dulu sebelum kita kata kalau kita tak berjaya runding ni, awak tak bayar juga bulan-bulan dan sebagainya, saya terpaksa pergi mahkamah. Okey, jadi itu awak boleh bincang lah, ataupun awak boleh pujuk dia. Kalau awak tak mampu bayar juga, awak pujuk dengan dia, saya akan cuba juga bayar walaupun tak sempat setahun, tapi saya akan bayar sikit-sikit. So kalau pihak lawan setuju, akhirnya awak tak perlu pergi mahkamah. Tapi kalau awak tak mampu ataupun pihak lawan pun cuba lari dan sebagainya, kita tak boleh guna perundingan lah, kita terpaksa guna alternatif lain. So sepatutnya perundingan ni adalah autonomi kita sepenuhnya. Kita nak apa, kita bincang dengan pihak lawan. Okay, so dia patutnya adalah
boleh berlaku di mana-mana saja, bila-bila masa, dan biasanya tiada bayaran dikenakan. Melainkan kalau kita lantik lawyer mewakili kita, kita kena bayarlah. Okey. Apa objektif perundingan? Kita nak faham motif pihak lawan, apa masalah pihak lawan, ataupun pihak lawan juga memahami apa motif dan masalah kita, apa yang kita nak. So masing-masing cuba nak tahulah you nak apa, I nak apa. So you berunding dan dapatkan penyelesaian. So mencari penyelesaian menang-menang. So perundingan ni memang win-win situation. Okay. Sebab kita sama-sama nego sampai kita dapat apa yang kita suka. Okay, so dia boleh sepatutnya membina hubungan yang lebih baik dengan pihak lawan lah, sebab kita tidak guna mahkamah. Sebab kalau mahkamah nanti dia akan ada orang kalah, ada orang menang. Mahkamah yang decide. Tapi kalau luar mahkamah, kita runding sendiri, kita boleh dapat apa yang kita nak. Contohlah walaupun kita salah, kan, contohlah dalam satu isu, kita salah dari sudut undang-undang. Tapi kita bincang dengan orang yang kita bersalah tu, kita kata kita settle luar court, saya sanggup bayar berapa yang awak nak, dan kita rundinglah dengan dia. Mungkin harga tu sepatutnya kalau pergi court lagi mahal nanti. Kita tak nak lah jadi macam tu. Jadi kita pun minta dia nego, kita cuba bayar berapa yang dia nak. Dan bila kita rasa jumlah tu okey, kita bayar. So akhirnya kita menang-menang tu maksudnya walaupun kita terpaksa bayar, tapi kita puas hati yang kita tak perlu pergi court dan sebagainya lah. So kita cuba runding sendiri supaya kita dapat menang-menang lah. Sama je. Okay. So ciri-ciri seorang perunding, sepatutnya kita kena cekap dalam komunikasi. Perunding juga perlukan prinsip terbuka, boleh mendengar dengan baik, boleh berfikir dengan baik, boleh analisis kedudukan persoalan yang kita kena selesai tu secara bijaksana. Sebab tu kadang-kadang kita tak mahir berunding, kita lantik seorang perunding yang mahir bercakap, tapi mewakili kita. Bukan maksudnya kita lantik orang tengah, tak. Orang tengah tu adalah nanti satu step lagi, iaitu perantaraan. Itu baru penengah. Tapi sekarang ni bila perundingan, kita tak semestinya kita mahir kan. Kadang-kadang kita tak mahir nak nego, skill-skill nak pujuk orang. Okay. Benda tu biasanya orang yang dah pandai bercakap. Dia boleh pujuk, dia boleh dengar. Okay. Jadi orang macam tu kadang-kadang kita hire lah. Kita mungkin hire lawyer, kita hire perunding yang mahir dari syarikat konsultan mana-mana mewakili kita. Jadi kemahiran untuk menjadi perunding, sebenarnya kita sendiri boleh jadi perunding untuk diri sendiri. Asalkan kita berlatih dan belajar, so kita boleh cari ilmu untuk jadi perunding yang baik. Okey, proses perundingan dia ada banyak. Kan, ada banyak teori yang sebut tentang proses perundingan. Ada kata ada 5, ada 6 kan. Tapi secara basic kita ambil satu saja. Menurut Langton, Robin dan Judge tahun 2010, perundingan biasanya ada persediaan dan perancangan lah kan sebelum kita nak berunding. Dan kita juga kena menetapkan beberapa peraturan asas lah bila kita berunding, dan kita juga kena justify, jelaskan apa yang kita nak, justify apa masalahnya, dan kita tawar-menawar penyelesaian masalah. So kita nak apa, kita bagi tahu dia nak apa, dia bagi tahu kita. So kita selagi tak puas hati, jangan berhenti berunding. Dan seterusnya yang kelima, kita pun boleh menamatkan dan buatlah apa yang telah dibincangkan tadi. Okey. So perkara yang perlu diberi perhatian sebelum berunding. Berunding ni penting sebenarnya sebab kita tak nak kalah di meja perundingan. Walaupun perundingan ni orang kata win-win, tapi kadang-kadang kalau ada pihak yang tidak pandai memujuk, kemungkinan contoh kita nak minta dia harga murah kan, nak beli rumah ke, ataupun kita nak nego harga package, tapi kalau kita tak pandai pujuk, kita kemungkinan kena bayar dengan harga yang agak tinggi ataupun tak dapat kurang banyak kan. Jadi orang yang pandai berunding, dia mahirlah pujuk ni kan, dia ada teknik-teknik dia. Okey, perkara yang perlu diberi perhatian adalah siapa perunding pihak lawan. Maksudnya kalau pihak lawan tu ada bawa lawyer kan, ataupun dia ada orang yang mahir, kita pun perlulah lantik seseorang. Sebab contohlah kita bukan berunding benda kecil. Macam konflik-konflik kecil ni bolehlah dengan kawan-kawan kan. Runding pasal pasal bayar sewa rumah kan. Contohnya macam mana nak adil dan sebagainya lah. Contohlah ada bilik besar dengan bilik kecil. Ni you boleh sendirilah kan. Kalau tak pun you boleh bawa kawan. Boleh, sebab kita nak menang dalam perundingan tu, kita tak nak nampak mungkin kita ni tak pandai bercakap. Kita boleh ajak kawan kita kan. So kawan kita pun sama teman ke, dan dia pun, so kita boleh berbincang secara baik lah. Okay. Jadi kita kena tengok siapa perunding lawan ni. Lagi-lagi kalau melibatkan perundingan yang harga juta-juta
kan, benda-benda besar kan untuk merging syarikat dan sebagainya, perundingan tu perlu kuat. Siapa yang berunding tu perlu kuat lah. Okay? Dan juga melibatkan bilangan perunding kan. Contoh kalau kita ada 2 orang, 3 orang, kita pula seorang. Tapi sebenarnya tak kisah kalau kita mahir berunding, mungkin kita okey. Tapi kalau 3 orang, 2 orang, kadang-kadang kita kalah kerana jumlah kan. Sebab orang tu lebih banyak input dan sebagainya, kita akan kalah dalam hujah tu lah. Okay, so kita kena tengok juga siapa bilangan perunding yang datang. Isu-isu nilai adat resam bila kita nak buat satu rundingan, dia melibatkan budaya, kepercayaan. So kita kena sensitif dengan isu-isu macam ni. Supaya kita dapat deal dengan baik. Kalau kita nak buat satu kerjasama dengan non-Muslim ke, kan, ataupun dengan satu bangsa yang lain yang kita tak biasa, kita kena baca banyak kan. Kita kena sensitif dengan benda-benda macam ni. Kalau tak, kita tak jadilah nak berunding. Sebab kita sendiri tak faham orang tu. Okay, waktu berunding perlu pilih masa yang sesuai. Sebab perundingan dia ada efek emosi. So kadang-kadang kalau kita pilih masa yang tengah-tengah malam ke dan sebagainya, dia tak sesuai lah. Okay, nak deal sesuatu perkara kan. Okay, jangka masa pun penting. Jangka masa ni maksudnya tak boleh terlampau lama kan. Bila terlalu lama, dia akan buka kepada terlalu banyak nego sampai nanti lari daripada matlamat asal. Ada juga macam tu. Okay, jangka masa tu kena fix and precise lah. Maksudnya sejam cukup kan. Sebab kadang terlalu banyak dia akan jadi negotiation tu jadi lemah. Tengok juga kan. Jadi ikut jangka masa lah. Cepat sangat pun tak jadi kan. Mungkin susah. Okay. Kadang jangka masa yang terlampau lama, orang boleh berubah fikiran kan. Okay, so tempat pun penting. Tempat yang sesuai untuk bercakap supaya tak ada gangguan. Seterusnya ketua perunding siapalah kita kena perhatikan. Seterusnya, okay, ini adalah taktik-taktik kekerasan dalam perundingan distributif ni dipanggil hardball tactics. Okay, so yang ni awak kena dengar dengan teliti lah. Sebab teknik-teknik ni dia awak sebenarnya boleh belajar banyak lagi, lebih. Tapi saya ambil yang basic sahaja. Okay. So kita ada beberapa taktik. Okay, ni yang biasanya orang gunalah ni dalam perniagaan, dalam bisnes. Okay, bila kita nak runding dengan orang, kita ada sedikit teknik psikologi pun masuk sekali dalam ni kan. Dia supaya kita berjaya pujuk pihak lawan. Okay. So ada sampai M ni. Okay, jadi kita akan mulakan dulu dengan taktik yang pertama. Okay. Taktik good cop ataupun bad cop, ataupun dipanggil good guy, bad guy kan. Okay. Teknik ni biasanya orang guna, polis yang guna ni. Sebab tu dipanggil good cop, bad cop. Sebab kita nak minta orang yang pesalah tersebut ataupun orang yang kita nak orang tu ikut kehendak kita. Ceritakan apa yang sebenarnya ataupun sebagainya lah. Jadi teknik ni biasanya kita kena ada 2 orang. Okay. Dalam perundingan tersebut kita kena ada seorang mainkan peranan sebagai bad cop dan seorang lagi kena main peranan sebagai good cop. Okay. Jadi bad cop ni peranan dia apa? Dia akan ancam kita, intimidate kita. Kita cakap, okay, kalau tak saya akan pukul awak ataupun saya akan dakwa awak ataupun kan. Kalau good cop dia akan offer satu yang baik. Dia kata baik cik ikut kami kan. So supaya cik keluar daripada sini. Kalau tak cik boleh didakwa. Kalau tak cik boleh tahan. Cik boleh lama lagi dalam penjara kalau cik tak membantu dalam penyiasatan, contoh. Okay, so bad cop ni akan dimulakan dengan bad cop dan akhirnya bila bad cop tinggalkan meja tersebut dengan keadaan gertak dan marah, good cop akan datang dengan solusi dan tawaran lembut. Jadi polis baik, good cop ni dikatakan menawarkan penyelesaian keluar supaya pihak yang kita runding ni dia patuh kepada kita. So biasanya ada orang akan play watak ni lah kan. Ni contoh ya. Kita tengok ni contoh dialog ni. Bad guy kata, saya tetap akan teruskan saman saya. Saya rasa awak dibuang masa. So awak pun macam marah-marah lah kan. Sebab awak nak dia ikut tapi dia tak nak. Lepas tu good guy ni pula dia ni contohnya macam dah frust lah.
So B pula dia akan buat watak lembut. Dia kata, oh maaflah kawan saya ni tegas. Saya pun kalau boleh tak nak saman-saman. Jadi kalau awak tak nak disaman, awak bayarlah jumlah tu. Nanti saya cuba cakap dengan dia, contohlah. Okay, so kita main psikologi lah juga di sini sebenarnya. Sebab kadang-kadang bila orang dah kena gertak ni, dia tertekan. So dia mencari jalan-jalan yang lembut. So bila ada orang tawarkan, dia mungkin akan ikut yang tu lah. Okay, advantage dia, kelebihannya biasanya berjaya lah. Tapi kelemahannya, kadang-kadang pihak lawan boleh nampak yang kita berlakon kat situ kan. Jadi cara nak deal dia, kita sendiri pun tak nak juga terpedaya dengan teknik ni kan. Kalau orang guna pada kita kan. Jadi kita kena alert lah. Sentiasa memperhatikan lah tingkah laku pihak lawan juga. Okey, seterusnya low ball atau high ball, kita boleh nego. Ni juga satu teknik juga. Contoh macam harga, kita nak nego harga kan. So kita pun boleh mulakan negosiasi kita dengan harga yang terlalu tinggi atau rendah. Okey, ni biasanya digunakan oleh penjual. Penjual-penjual lah kan, supaya orang tu Okay, so kita mula dengan harga tinggi atau terlalu rendah supaya kita dapat target kita. Sebab contohlah kadang-kadang kalau kita terus tawarkan dengan harga sebiji yang kita nak, biasanya kita tahu orang akan minta kurang kan. Jadi bila orang minta kurang ni, nanti kita lah yang rugi kan. Contohnya kita jual memang harga dia RM5,000, so kita pun jual sebiji RM5,000, jadi orang biasa minta kurang RM4,000, RM3,000. Jadi sebaiknya kita letak dulu harga tinggi kan, sebab kita tahu semua orang akan minta kepada pengurangan. So high ball yang kita gunakan contohnya, okey, bayaran syarikat kami ni memang tinggi sikit sebab kami pentingkan kualiti. RM2,000 tu biasa kami ambil pada pelanggan. So kita pun pelanggan pula minta boleh ke kurang sikit, RM1,800. Sedangkan harga sebenar memang RM1,500. So kita naikkan sikit sebab kita tahu yang pihak lawan pasti akan minta kurang. Jadi itu adalah skill jugalah kan bila kita menjual satu barang. Tapi cara kadang-kadang kelemahan cara ni kita mungkin dapatlah okey bagus, tapi kelemahan cara ni mungkin pihak lawan langsung tak nak negosiasi sebab dia rasa macam tak logik langsung RM2,000. Padahal sebenarnya kita tahu yang patutnya orang tu perlu minta kurang kan. Jadi sebenarnya itu disadvantage dia lah kan. Jadi negotiator pun kena ada pujuk klien tu supaya berminat lah untuk boleh minta kurang, cik saya boleh bagi kurang. Kita kena bagi tahu. Kalau tak nanti pihak lawan terus macam tak berminat bila tengok harga tu terlampau tinggi. Okay. So dan kita juga boleh deal kalau orang guna low ball atau high ball ni kan. Kita kena sentiasa minta harga reasonable. Sebab tu study dulu. Jangan terus macam nampak harga kita rasa nak beli. So kita tanya dia, kita minta kurang pun sebenarnya tu belum kurang lagi. Sebab tu kita kena tahu harga reasonable. Harga basic kat tempat lain berapa sebenarnya. Okay. Jadi dan kita juga jangan, kita kena tunjuk yang kita ni mahir dalam bargain. Bargain ni maksudnya kita mahir dalam tawar-menawar. Kalau tak orang akan tipu lah. Orang pun letak harga RM2,000, kita pun ikut je. Sedangkan harga dia baru RM1,000 lebih, RM1,000 kan. Jadi supaya kita tak nampak tertipu, kita kena tunjukkan yang kita biasa dengan bargain ni. Kena cuba bargain. Okay. Dan kita tunjukkan yang kita tak suka lah kan. Ataupun kita boleh kita kata tak apalah saya tak berminat, by threatening to leave the negotiation table. Okay. Dan kita sentiasa datang dengan permintaan. Okey, tadi cara high ball. Low ball pula kita cuba, ni ada juga taktik penjual. Kadang-kadang ada orang dia letak harga low ball. Low ball ni maksudnya kita tak letak harga sebenar, tapi kita letak harga RM3,000 tu sebab kita nak tarik dulu pelanggan datang. Jadi bila kita tengok pelanggan dah suka, kita dapat terangkan. Sebab kadang-kadang bila kita terus letak harga RM4,000, pelanggan terus macam tak nak tengok. Tapi bila kita letak RM3,000, contohlah harga benda tu memang mahal lah kan. Tapi kita letak RM3,000, so pelanggan macam berminat. So pelanggan pun tengok, dah pegang semua kan. Psikologinya biasa orang macam bila dah tertarik dengan sesuatu, dia sanggup tambah duit. Sebab dia dah dengar fungsi-fungsi. Sebab tu itu salah satu taktik lah low ball ni. Maksudnya kita nak ceritakan sesuatu, kita kena tarik dia dengan benda yang dia minat dululah kan. So kita letak dulu harga RM3,000. Jadi bila klien ni kita dapat terangkan semua benda,
Lepas tu bila kita kata okey saya boleh belilah 3,000 je kan. Tapi awak pun lepas tu awak kena teranglah balik sebenarnya harga ni harga basic. Ada fungsi lain ni kena tambah 1,000 ke macam itulah. Contoh awak kena bagi tahulah. Tapi itu terpalang pada klien lah. Tapi biasanya bila orang tu mula berminat dia sanggup tambah duit. Itu dia fungsi dia. Tapi bukanlah menipu, jangan nanti 3,000 orang tu bayar tak dapat barang ke apa sebagainya lah. Tak boleh lah, ataupun kita menyorokkan harga sebenar, itu tak boleh. Tapi sebagai tawaran, kalau kamu tengok kat market pasar raya pun kebanyakan dari jauh dia dah letak satu harga yang macam menarik. So kita pun akan terus pergi situ dan kita akan tengok barang tersebut. Bila kita rasa berminat, rupanya baru dia cakap kat situ, beli satu percuma satu, rupanya kena beli benda yang harga 100 lebih baru dapat satu lagi. So benda tu pada kita lah kan. Itu sebenarnya adalah psikologi menarik orang lah. Okey, so seterusnya bogi adalah kita berpura-pura isu yang tidak penting adalah penting kepada kita. Ini salah satu teknik juga dalam merundingan kan. Kita sebenarnya guna teknik ni biasanya diguna untuk kita buat penukaran. Supaya ataupun kita nak bagi nampak isu tu tak penting tapi kita nak kelirukan pihak lawan seolah-olah dia nampak benda tu penting. Dia banyak cara lah yang kita boleh, banyak situasi yang kita boleh gunakan bogi. Okey. Contoh kadang-kadang kita tak suka orang tu punya proposal, kita boleh kata yang kita sebenarnya tak suka idea dia tapi kita cakap yang saya sebenarnya tak mampu bayar sebab tu saya tak bekerjasama dengan awak, saya tak lagi sama. Tapi sebenarnya kita bukan tak nak bekerjasama sebab tak mampu bayar tapi sebab kita tak suka idea dia. Itu pun bogi juga. Ataupun boleh jadi seseorang nak berebut sesuatu tempat dengan kita, jadi kita pun kata tak apa, aku pun tak suka benda tu kan, aku pun tak suka jawatan tu, kau ambil lah kan, sebab bukannya elok pun. So kita cuba distract dia, so membuatkan pihak lawan ni tak berminat dengan benda tu dan akhirnya kita ambil benda tu. So dia salah satu teknik yang kita buat pihak lawan tak nampak benda tu penting sebenarnya. Sebab kita berpura-pura lah. Jadi contoh, ni ada dua cara lah kan kalau kita tengok. Ni saya cakap tadi, kami suka proposal syarikat awak ni tapi harga tu memang kami tak mampu bayar. Kita berpura-pura seolah harga tu merupakan isu penting sedangkan yang sebenarnya adalah kita tak suka idea syarikat tu. Okey, itu bogi juga. Ni sebab ni selalu teknik lah dalam berunding. So kita kadang-kadang tak nak cakap benda sebenar. Okey, ada juga kadang-kadang kita boleh guna untuk alih perhatian orang. Supaya orang tak berebut benda tu. Contoh Ali kata, saya rasa saya tak nak jawatan A tu sebab gaji bukan besar pun. Baik saya ambil jawatan B ni sebab gaji tinggi. Sebenarnya Ali tadi dia memang nak yang gaji A, jawatan A tu sebab dia tak perlu pindah office. Jadi Abu pun seolah-olah macam tak nampak dah kepentingan jawatan A tu. So dia kata, oh ya ke? Dia pun jadi tak berminat. Semua kerana pihak A cakap macam tu. So boleh jadilah contoh mudahnya. Kadang-kadang kita pun ada guna benda macam ni. Contoh mudah lah, masa saya kecil, saya nak berebut duduk tepi meja, tepi tingkap kan dalam kereta. So saya pun saya nak berebut duduk tepi tingkap. Jadi saya pun cakap lah, dah semua orang berebut nak duduk tepi tingkap, jadi saya pun cakap tak apalah saya nak duduk tengah lah sebab tengah dapat aircon sejuk semua kan, kat tepi panas. Lepas tu semua orang mula berebut tempat tengah tu dekat dalam kereta. Ni contoh masa kecil-kecil lah. Jadi kat situ kalau kita perasan kita guna bogi tu untuk alih perhatian orang lain. So akhirnya bila orang berebut kat A, akhirnya kita pun dapatlah yang B tu sebab tak ada orang berebut yang tu. Okay. So lebih kurang macam tu lah bogi ni. Sebab kita kena, kadang-kadang kita bila perundingan tu, kita kadang-kadang nak dapatkan satu tender, nak dapatkan sesuatu, kadang-kadang kita alih perhatian lah. Okay, lebih kurang begitulah. Okay, seterusnya deniable. Deniable ni adalah teknik kita minta perkara kecil di hujung agreement apabila pihak-pihak sebenarnya dah habiskan masa dan usaha yang banyak dalam perundingan tersebut. Contoh kita dah bincang habis, dah nak beli rumah ni, kita dah bincang ni, apa nak kena bayar, kita akan buat ni. Ataupun contoh kita nak beli kereta kawan kita tu, so kita pun dah nego sampai dekat ujung kan. Biasanya bila orang dah bahagi masa dan usaha yang banyak dalam, contohlah kita dah bincang sampai 4 jam. Jadi biasanya bila kita minta sedikit permintaan, orang panggil small item, bila nak dekat habis, biasanya pihak lawan
tak akan tolak. Tapi itu rasa satu kemenangan jugalah. Contohlah kita dah setuju nak beli ni semua kan, tapi kita minta sikit je kata okey kalau tapi awak tolong bayarkan sikit agreement pun mahal juga nak buat satu file agreement. Jadi bila kita minta benda tu, pihak lawan biasanya malas dah nak pihak lawan biasanya dah malas nak runding lagi kan. Maksudnya tak sanggup setujulah sebab kadang-kadang kita dah habiskan masa yang lama. Biasanya dan dia tak akan tarik diri lah. Biasanya dia tak pernah lagi lah. Biasanya jarang lah orang akan bila dah deal dah nak bayar apa semua, tiba-tiba kita minta satu permintaan kecil, pihak lawan terus rasa macam tak nak, saya tak jadi beli lah. Tak jarang. Sebab kita dah habiskan satu masa yang lama. So itulah kegunaan deniable lah kan. Kita minta satu permintaan kecil ni, tapi jangan minta awal-awal. Kalau minta awal-awal biasanya orang nampak kita ni banyak sangat permintaan kan? Dan mungkin dia akan tolak. Dan mungkin dari awal lagi dia dah tak nak dengan kita. Tapi bila kita minta sikit, janganlah besar sangat permintaan tu, permintaan yang kecil, tapi di hujung biasanya orang akan setuju. Kelemahan dia walaupun nibble ni kecil, tapi pihak lawan biasanya kadang-kadang tak sukalah diguna cara tu. Sebab kadang dia rasa macam dari awal tadi tak minta kan, tapi bila dah hujung-hujung mau nak minta. So boleh jadi pihak lawan pun nak balas balik. Okay. So kalau kita juga deal dengan nibble ni, kita kena tanya lagi. Okay, lepas ni awak nak apa lagi? Okay, setiap kali kita tanya dalam perundingan tu, kita sentiasa tanya apa lagi yang awak nak, apa lagi yang awak nak, sehingga kan semua isu dikeluarkan. Jangan nanti bila kat hujung baru dia minta kat kita. Okay, so kita boleh juga datang. Kalau kita nak deal juga, kita pun boleh buat nibble something kan. Contohnya kalau dia dah nibble dengan kita minta bayar ni, kita pula kata okay kalau macam saya setuju, tapi awak pula kena keluar cepat sikit. Contoh, kita saja keluarkan permintaan tu. Jadi itulah contohnya. Okay, ni perbualan dia baiklah, jadi kita setuju ya, saya akan sumbangkan semua kewangan untuk projek ni. Dan awak akan uruskan semua berkaitan tenaga kerja. Jadi awak boleh suaikan surat ni. Pihak B kata okay setuju, cuma saya nak minta sikit je. Yang awak boleh tak bayarkan juga kos nak buat agreement ni. Jadi biasanya pihak A ni tak tolak lah sebab dia permintaan yang kecil di hujung kan. Jadi orang dah malas dah nak deal balik, nak tolak-tolak pula kan, sebab takut nanti kita tak berminat. Jadi biasanya dia setuju. Okey, seterusnya chicken ni adalah taktik-taktik yang kita menggunakan satu tindakan mengancam, tapi sebenarnya kita tak buat pun, cuma kita nak kata, orang kata bluff ni macam tipu lah, supaya pihak lawan ni jadi takut dan patuh kepada kita. Contohnya kita kata kalau awak tak terima tawaran kami akan tutup syarikat kamu. Contoh, kalau awak tak terima inilah kan. So kita cuba, kita tak buat tapi kita gertak. Okay, so kita jangan senang-senang terikut lah. Kita mungkin perlu bantuan orang supaya kita tak senang-senang ikut sebab kita takut kan. Okay, chicken adalah kaedah macam tu. Intimidation pun lebih kurang sama, menakut-nakutkan. Cumanya yang ni kita lebih gunakan kuasa dan menyebabkan orang tu rasa bersalah. Okay, so lebih kurang macam tadi. Dia seolah-olah intimidate mengancam. Tapi kita guna emosi pihak lawan tu supaya dia patuh. Okay, dia sejenis contohnya tapi kita lebihkan kepada isu-isu berkaitan dengan undang-undang, so menyebabkan dia rasa bersalah. Taktik ni akan menyebabkan pengancam tadi rasa lebih berkuasa. Biasanya dia membawa kepada pihak lawan yang kita nak ancam tadi, dia rasa takut sebab isu emosi. Okay, jadi sebab tu kalau kita tak nak orang buat deal macam ni, kita kena minta yang kita nak perundingan yang adil kan, dan kita jangan peduli dengan gertakan tu, ataupun kita boleh ajak tim, ajak orang untuk bincang. Contohlah kita dah langgar kereta orang, dan orang tu kata ikutkan ini, sedangkan kita tak tahu, dan orang tu pula kata kalau ikutkan undang-undang ni awak boleh kena sebab awak langgar belakang dan sebagainya. Tapi kita kadang-kadang mungkin sebab kita takut je awak boleh kena penjara, awak boleh kena, tapi sebenarnya mungkin benda tu tak berapa betul, dan mungkin orang tu sendiri pun bukan ada ilmu yang banyak tentang benda macam ni. Jadi kita kena sentiasa berhentikan dulu dan minta ada orang lain datang kan, kita ajak orang lain, kawan kita dulu kan, supaya kita tak beremosi. So kadang-kadang kalau kita diugut, bila kita ajak tim,
kita punya pasukan, mungkin orang tu tak tergertak kerana benda tu kan, dia tak takut lah. Jadi kita tak teremosi dan akhirnya kita tak membuta tuli ikut saja permintaan. Okay, so team member ni sebenarnya boleh motor support pada kita lah semasa proses perundingan tu supaya kita tak takut sangat kan, ataupun kita tak jadi tertipu kerana emosi sendiri. Contohnya pihak A ni kata, berani awak turunkan harga sesuka hati, awak tak tahu ke sistem penerbangan, awak boleh kena denda tau. So kita seolah cakap pasal law, so kita jadi takut. Sebenarnya mungkin tak salah pun kan. Okay, sama juga aggressive behavior pun lebih kurang macam ni, tapi aggressive ni lebih pada kita bertindak lah kasar. Jadi kat sini aggressive ni macam kita attack pihak lawan punya posisi. Contoh kita serang dia punya kedudukan jawatan dia apa. Contoh kita gertak dia, kita kata dia boleh kita ugut dia lah kan, kita tahu dia punya kelemahan dan sebagainya. Jadi itu kita kena hentikan lah kalau orang menggunakan taktik agresif ni, dan juga kita kena guna tim. Tu yang kata kena ada pasukan perunding lah, supaya kita boleh berunding dengan pihak lawan yang agresif. Kadang-kadang ada pihak lawan yang agresif di meja rundingan kan, menggertak, ugut. Okay. So seterusnya snow job. Snow job ni apa? Kita kadang-kadang ada orang gunakan, orang berunding ni biasanya mahir, orang berunding ni biasa orang bisnes kan. Jadi dia biasanya dia bagi tahu kita maklumat yang terlalu banyak, dan kadang-kadang sampai kita tak perasan mana maklumat yang penting, mana yang tak penting. Biasanya ni macam dia guna istilah-istilah teknikal lah. Jadi kalau kita ni tak expert dalam bidang tu, kita mungkin setuju je sebab kita tak nak malu kan, kita tak nak tanya sebab kita rasa dia guna istilah-istilah yang pelik-pelik, kadang-kadang term-term kan. Kalau kau tengok perjanjian, kalau kamu perasan kamu sign satu software punya license agreement pun kadang-kadang kamu macam kamu just tick je I agree kan, sedangkan you tak baca pun agreement tu punya istilah-istilah yang technical, very technical kan. Jadi contoh perintah ex parte ni lawyer lah cakap kita boleh mohon sebelah pihak, kalau nak guna inter parte dia akan ambil masa lama, dan kalau dia pun guna injansi awak kena hati-hati. So istilah-istilah ni semua istilah law ni, inter parte kan. So jadi jadi saya cadang guna ex parte, duit ni bayar je pada saya akan urus semua. Jadi terlalu banyak info dan istilah teknikal yang buatkan kita rasa kita tak pasti apa maklumat dia. Terlalu banyak maklumat, jadi akhirnya menyebabkan kita just setuju. Okay, saya ikut je lah cadangan cik tu. Okay, jadi cik setuju bayar 2,000 untuk mulakan kes ni. So kat sini nampak dia menggunakan snow job tu lah kan. So sebenarnya kalau kita nak deal dengan orang yang guna snow job ni, kita jangan takut untuk tanya soalan. Kadang-kadang kita nak ambil satu takaful ke, kita nak ambil satu kad kredit ke kan, dia terang-terang banyak sangat. So kita dengar benda-benda yang kita faham, yang kita tak faham tu kita tak tanya balik. So itu bahayalah. Okay. Dan kita kena guna juga technical expert kalau isu-isu law dan sebagainya kan, benda-benda technical ni kita kena ambil orang yang mahir dalam bidang dia. Mungkin ada kawan kita yang faham kan, ataupun kita pun ada lawyer sendiri, so kita taklah mudah sangat tertipu dan sebagainya lah. Okay, kalau kita tak faham tanya je, sebenarnya kita tak perlu malu kan. Okay, itu caranya lah kita nak deal dengan orang yang gunakan taktik snow job. Okay, yang seterusnya ini secara mudah. Okay, lack of authority senang je dalam perundingan. Contohlah awak klien minta awak kurang harga, so awak boleh je cakap saya tiada kuasa dalam bidang ni, ataupun saya bukan bos, saya kena tanya bos saya dulu. Sebenarnya ini cara yang mudah. Contohlah macam saya pun kadang-kadang orang tanya nak ambil insurans tak, saya pun macam nak berunding dengan dia, saya rasa saya tak reti dan sebagainya, ataupun saya sebenarnya boleh buat keputusan tapi saya buat kata macam saya kena tanya suami dulu, saya tak boleh buat keputusan sekarang kan. Jadi itu salah satu teknik-teknik untuk kita mengelak lah kan, supaya kita tak terus didesak. Kita boleh kata yang kita tiada kuasa ataupun kurang kuasa. Contohlah kita kata bos saya tak ada sekarang, nanti saya akan tanya kemudian kan, saya bukan orang yang boleh buat keputusan ke, nanti saya tanya dulu, sebab kita tak nak didesak. Sedangkan sebenarnya bos kita dah bagi kita kuasa untuk menentukan kita nak kurang ke tak kan, tapi kita tak berani, kita buatlah macam tu kan, kita tak nak terus didesak.
pun boleh buat macam tu. Ataupun kita kadang kita ada deadline kan, kita pun boleh letak deadline. Cara kita nak nego satu perkara kan, kita kena letak deadline supaya pihak yang berdeal dengan kita ni tidaklah melambat-lambatkan ataupun dia biar je kan pending macam tu. So kita contohlah kita jual package haji umrah ni kan. Kita pun kata package ni boleh sampai bulan ni je. So kalau lambat memang ada orang lain berminat, contohlah. Ataupun saya jual benda ni sampai ni je. Contoh macam tu lah. So itu deadline lah. Sebenarnya deadline ni banyak digunakan oleh penjual kan supaya buyer ni cepat beri keputusan. Okay. The bring ni macam seolah kita kata kalau orang tawar-tawar dengan kita boleh juga guna kaedah ni. Kita kata kalau cik tak nak, kita bagi pada orang lain. Saya memang fix dah harga ni. Kalau awak tak nak, kami beri pada orang lain. Sebenarnya kita boleh je, cuma kita nak tengok pihak lawan tu dia terpedaya ke tak kan. Biasa kalau kita cakap macam ni seolah kita nampak macam barang tu penting lah, barang tu bagus kan. Nak kan, kalau nak ambil, kalau tak nak sudah, sebab saya memang takkan kurang. So kat situ kita nampak yang barang ni macam bagus kan. So kita pun setuju je lah dengan harga tu, padahal sebenarnya dia masih boleh diminta kurang. Okay, seterusnya kaedah foot in the door ni adalah kita cuba membuat permintaan kecil. Sebenarnya kita nak tambah lagi yang lebih besar. Contohnya, ini biasanya foot in the door dengan door in the face ni saya ambil daripada teknik psikologi. Dia kata dalam teknik psikologi ni seolah kita nak kita buat orang lain patuh kepada kita tanpa kita minta direct. Tapi kita minta secara indirect. Lebih kurang gitulah. Okay, ini adalah teori dalam psikologi. Dua ni kan. Contoh foot in the door adalah kita mulakan dengan permintaan kecil. Sebenarnya kita nak tambah lagi yang lebih besar. Contoh kita minta benda-benda kecil dulu. Contohnya dalam buku ni dia bagi contoh kita kita minta kita kata kat jiran kita, okey boleh tak awak tolong tengok-tengok kucing saya. Tengok-tengok je. Sebab saya balik kampung seminggu. Lepas tu bila kita tanya tengok-tengok je tu, biasanya jiran tu permintaan kecil tu kan. Jiran tu pun mesti macam okey lah, saya setuju lah. Rupanya sebenarnya kita berniat nak suruh dia bagi makan. So kita pun kata alang-alang tengok tu bagi makan lah So kita buat permintaan besar sikit lepas dia cakap setuju tu. Biasanya bila permintaan kecil orang tak tolak. Kalau kita awal-awal lagi terus kita minta, boleh tak bagi kucing saya makan? Mungkin dia macam berat sikit. Dia kata, kadang-kadang saya tak sempat nak ni kan. Tapi bila kita awal-awal lagi dah cakap tengok-tengokkan kucing tu, kita pun setuju, kita boleh, biasanya secara psikologinya orang tak sampai hati nak tolak permintaan seterusnya. Itu basicnya apabila dia dah mula setuju. Itu biasanya. Contoh macam kes ni lah kan. Contoh kita minta tolong kawan. Bila kawan tu setuju, permintaan ni mudah je desainnya je kan. Tapi bila kita dah setuju, kita kata boleh tak tempahkan sekali banting bena kan. Maksudnya kita minta yang kecil dulu untuk sebenarnya kita niat nak minta yang besar. Kat situ mulakan dengan permintaan kecil. Padahal aim kita nak yang besar. Tapi kita tunggu teknik dia, tunggu orang tu setujulah. Okay. Kalau door in the face pula terbalik, kita mulakan dengan permintaan besar, sebenarnya kita aim nak yang kecil je. Sebab kita, dan psikologinya sebenarnya sebab orang memang tak akan sampai hati nak tolak terus. Contohlah, kita sebenarnya nak pakai RM50 je, tapi kita minta kat mak kita 100. Kalau mak kita betul-betul ikut, mak kita mungkin bagi terus 100. Tapi biasanya kita tahu yang kadang-kadang orang tak mampu pun orang akan cuba bagi minta kurang sikit. So orang kata 100 tak ada tapi 50 adalah kan. Jadi kita dapat 50. Ataupun mungkin kita hanya mungkin juga orang tu bagi 30 tapi okey lah. Tapi daripada kita minta yang terus nilai yang exact, biasanya orang akan minta kurang lagi. Jadi kita cuba minta yang kecil. Contohlah kita kata kat mak, boleh tak belikan saya kereta? Sebab senang saya nak ulang alik. Sebenarnya kita nak motor je. Tapi orang tu pun kata kereta saya tak mampu nak beli, tapi motor saya boleh beri untuk kerja ni. Contohlah. So sebenarnya kita ni dia terbaliklah dua ni. Buat permintaan kecil, sebenarnya kita nak yang besar.
mulakan dengan permintaan kecil. Yang ni pula kita sebenarnya nak yang kecil je, tapi kita mula dengan permintaan besar sebab kita tahu biasanya orang tak sampai hati nak tolak terus. Dia akan cuba juga buat apa yang kita nak. Daripada kita terus minta yang kecil, takut dapat lagi kecil. Okey, boleh faham ke ini? Okey. Okey, seterusnya ini kaedah habis kaedah penyelesaian integratif yang lembut ni biasa saya tak masuk example, cuma saya bagi tahu je. Ini maksudnya kaedah lembut ni maksudnya kaedah yang biasanya dia tak perlulah teknik-teknik yang macam nak kena ada skill bercakap. Dia cuma macam kita biasa akan gunalah kan bila kita nak deal dalam satu perundingan. Semua tadi tu adalah taktik perundingan kasar, yang ni yang lembut dia kata. Tapi ni setakat tahu je lah, cost cutting adalah kita cuba kecilkan cost. Kalau masing-masing ada tuntutan kan nak buat pilihan, kita cubalah kecilkan kos masing-masing. Kita juga boleh tambahkan sumber yang disebut expand the pie ni, maksudnya bila kita berunding, kita tambahkan lagi sumber-sumber lain. Ataupun kita pun bagi ganti rugi kalau orang tu sanggup betul ansur. Okay, ataupun kita buat log rolling dengan pertukaran isu. Ini semua contoh-contoh yang kita nak deal juga kan. Jadi kita gunalah kaedah ni. Tapi yang ni saya tak terang lah kan. Yang pentingnya nanti kaedah taktik perundingan yang atas tadi, okey. Yang ni sekadar tahu je lah. Okey. So dalam perundingan, so you all kena sentiasa menggunakan ada ketegasan dan juga ada flexibility. So sebab kita nak menang-menang, orang kata nak win-win. Jangan nanti bila kita balik dalam perundingan kita kata, alah menyesal tak minta harga kurang tadi kan. Menyesal aku setuju tadi. Tak nak macam tu. Kita nak pergi bersedia dengan perbincangan dan akhirnya kita balik tu kita rasa puas hati. Kita tak nak macam kadang-kadang bila kita kurang skill ni yang menyebabkan kita tak dapat harga yang kita nak. Sebab tu kita kena datang dengan persediaan, kena study kan. Okay. So kita kena tunjukkan kemampuan kita dalam menyelesaikan masalah, kekalkan komunikasi yang terbuka kan, gunakan penyataan deterrent. Kadang-kadang ada benda kita boleh nego, ada benda yang kita tak nak tukar dah. Kita kata yang ni saya wajib, saya tak nak ubah. So tegaskan dan periksa semula aspek tuntutan kita yang sukar mereka terima dan kenal pasti jika ia masih penting dalam posisi kita. Jika kita masih nak, kita kena still nego. Tapi contohlah awak ada 8 perkara, awak kena bila datang tu kena deal dengan 8 perkara. 8 perkara tu kena bincang elok-elok. Dan selagi awak rasa tak puas hati dengan nombor 4 dengan nombor 5, awak kena minta lagi. Awak kata tapi yang ni saya macam tak okey lagi. Tak okey lagi. Jangan tinggalkan meja rundingan ataupun dah sign surat semua, awak tak puas hati. Itu sebenarnya awak kalah dalam perundingan lah. Walaupun perundingan ni sebenarnya taktik dia nak menang-menang. Awak dah deal, tinggal lagi dia ada rasa tak puas hati. Tu tak seronok lah dalam perundingan. Tak kisah apa juga isu. Sama je macam nak minta tuntut ganti rugi. Kan? Orang tu dah bersalah kepada kita dan dia pujuk kita tak payah gunakan mahkamah sebab dia akan bayar ganti rugi pada kita. Okey dah kan? Kita pun kata okey juga sebab kalau guna mahkamah ambil masa lama. Dan awak pun setuju dengan ganti rugi. Tapi sebenarnya awak nak minta 500,000 tapi akhirnya kerana awak tak mahir dalam skill memujuk, awak hanya dapat 20,000. Itu tak best lah kan. Sepatutnya nilai sebenarnya awak nak tu awak kena deal juga dan awak kena mahir cakap. Yang awak kata kalau encik masih nak 20,000 je, saya still nak 300,000. Kalau tak saya teruskan dekat mahkamah je lah. Kalau encik tak nak ikut cakap saya, kita terus di mahkamah. Kita gertak macam tu lah. Sebab sebenarnya dia yang salah. Dan pihak sana pun dia boleh juga study yang katanya kalau dia kata 300,000 macam mahal, kalau aku pergi court pun sebenarnya tak sampai harga tu. So kalau dia pun tak nak, terpulang lah. Jadi dua-dua kena belajar, kena mahir isu, kena mahir memujuk, kena mahir teknik-teknik tadi. Sebab tu saya kata teknik-teknik tadi penting lah. Okay. So kalau gagal dalam perundingan ataupun kita rasa kita orang tu macam tak nak ikut cakap kita, jangan setuju. Kita kata tak apa, kita akan guna pula orang tengah. Ni yang kita akan masuk pula bab 6 iaitu perantaraan. So kita boleh ambil pula orang tengah. Kat sini ada bantuan orang tengah. Mungkin lebih setara lagi lah daripada kita deal sendiri. Kalau kita dah tak berjaya lah. Ataupun kalau kita rasa perundingan tu berat sebelah, orang tu tak nak ikut cakap kita dan dia memang tak adil dan sebagainya,
Better kita terus guna saluran mahkamah supaya hakim yang tentukan. Kan? Jadi itu lebih puas hati supaya kita diadili dengan cara undang-undang. Okay? Sebab perundingan ni dia tak gunakan undang-undang, sebab kadang-kadang kita nak buat satu perundingan yang menyalahi undang-undang pun boleh kan. Sebab tu kadang-kadang ada dua pihak nak deal satu projek yang tak berapa baik di sudut lawnya. Tak ada siapa boleh tegur sebab pihak A dengan pihak B ni dia deal sendiri. Harga deal sendiri, buat satu perundingan yang tak sah dari sudut undang-undang pun tak ada masalah sebab dia berunding sendiri. Ataupun ada orang buat salah laku tapi kita tak filekan dan kita deal sendiri minta duit dengan dia pun tak ada masalah sebab kita berunding. Jadi ini tak melibatkan undang-undang. So kitalah kena mahir untuk mempertahan hak kita. Okey. So kalau kita rasa tak adil, pergilah saluran lain pula. Janganlah guna perundingan lagi. Okey. Itu saja. Terima kasih. So nanti sila jawab latihan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.